Okey. Sekiranya jelas, insya-Allah jom kita sama-sama mulakan perkongsian ilmu tanda tajwid pada petang ini dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, insya-Allah Ustazah akan buat sedikit ulang kaji. Insya-Allah Ustazah akan buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan tajuk yang lepas, iaitu tajuk mat. Berkenaan dengan tajuk yang lepas, iaitu tajuk mat. Okey, insya-Allah jom. Okey, kita beralih kepada slide seterusnya ini. Insya-Allah. Okey. Minggu lepas hari Sabtu dan hari Ahad ada dua siri berkenaan dengan bacaan panjang iaitu mat. Ada dua siri bacaan panjang iaitu mat. Okey, bagaimana kita nak kenal dua harakat, bagaimana kita nak kenal 4 atau 5 harakat, bagaimana kita nak kenal 6 harakat. Okey, itu. Okey, sekiranya tak dapat nak ingat nama hukum, tengok formula ini sahaja, insya-Allah. Bila kita ngaji Quran, tengok tanda-tanda ini, cuba faham apa signboard ini nak. Sebagaimana kita dalam perjalanan daripada Kelantan ke Pahang, banyak signboard yang ada kat situ. Betul tak? Jadi sekarang kita dah tak guna sangat signboard ni. Sebabnya apa? Ada Waze, ada Google Maps. Andai kata internet coverage low, kita perlu juga signboard tersebut. Tak nak kena faham juga, betul? Okey, jadi dalam Al-Quran juga ada signboard yang perlu kita faham apa maksud tanda tersebut. Okey, apa maksud tanda tersebut. Okey, untuk permulaan, okey Ustazah, hari ni Ustazah nak tunjuk direct pada buku. Okey, Ustazah nak tunjuk direct daripada buku ni. Okey, formula untuk dua harakat. Okey, bagi pelajar-pelajar Al-Baghdadi Batu Belah Kelang, jom sama-sama kita buat ulang kaji. Bagaimana kita nak kuasai bacaan dua harakat, apa tanda dia, apa signboard dia. Okey, apa signboard untuk dua harakat? Okey, apa signboard untuk dua harakat? Apa signboard untuk 4 atau 5 harakat? Dan seterusnya, apa signboard untuk 6 harakat? Okey, yang pertama 2 harakat, yang kedua 4 atau 5 harakat. Yang ketiga, 6 harakat. Bagaimana kita nak cam? Okey. Sebelum Ustazah kongsikan, jom, siapa tahu apa tanda untuk kenal 2 harakat? Apa tanda untuk kenal 2 harakat? Jom, dropkan komen anda di ruangan komen. Okey, sebelum Ustazah bagi signboardnya. Okey, jom kita sama-sama buat ulang kaji. Jiha pun ada hari ni. Puan Masliah pun ada, Puan Rohani pun ada, Puan Siti Masliah pun ada, Maslina. Okey, jom. Siapa ingat minggu lepas kita ada buat, okey, kita ada buat berkenaan dengan penguasaan bacaan mat. Tengok signboard sahaja. Ingat lagi tak nak dapatkan 2 harakat bagaimana? Okey, boleh? Untuk mendapatkan bacaan 2 harakat, apa yang perlu kita buat ialah hadam signboard ini. Hadam signboard ini, apa-apa huruf yang berbaris atas atau bawah atau hadapan, okey, bertemu dengan salah satu daripada 3 huruf ini. Siapakah 3 huruf ini? Siapakah 3 huruf ini? Dia adalah baca huruf mat. Siapa huruf mat?
Apa peranan dia? Apa peranan huruf mat ini? Okey, bagaimana kita nak kenal huruf mat ini? Adakah sama huruf mat begini dengan huruf yang menerima baris? Okey. Okey. Kalau kita nampak signboardnya begini, apa-apa huruf yang menerima yang bergabung dengan salah satu huruf alif atau waw atau ya, yang mana syarat utama alif, waw dan ya tidak ada sebarang tanda. Lagi sekali, syarat utama pada alif atau waw atau ya tidak ada sebarang tanda, tidak ada sebarang baris. Maka bacalah akan dia berapa harakat? 2 harakat. Maka bacalah akan dia berapa harakat? 2 harakat. Okey, yang perlu baca 2 harakat ini, inilah hukum-hukumnya. Ada berapa tu? Ada berapa hukum-hukumnya ini? Ada lebih kurang 7. Ya, ada lebih kurang 7. Okey, Ustazah pergi satu persatu. Yang mana daripada 7 ini Ustazah dah asingkan dalam keadaan-keadaan mana dia berlaku. Ada dalam keadaan sambung atau berhenti. Atau ada dalam keadaan kena sambung baru dia jadi 2 harakat. Ada dalam keadaan bila berhenti baru dia jadi 2 harakat. Okey, kita pergi satu persatu. Yang dalam keadaan sambung atau berhenti ada 3 hukum. Yang pertama siapa? Mad asli. Yang kedua, mad badal. Yang ketiga, mad tamkin. Okey, tengok balik contoh mad asli. Tengok pada contoh. Yaqulu ya laitani. Carikan mana contoh apa-apa huruf yang berbaris bergabung dengan salah satu huruf alif atau waw atau ya yang tidak ada tanda. Kalau kita tengok dekat sini, untuk yang pertama adalah pada qu. Pada apa? Pada qu. Qu ni. Qu. Cukup syarat tak? Apa-apa huruf itu, iaitu huruf qaf yang berbaris di hadapan bergabung dengan huruf waw yang tidak ada tanda. Jadi qu itu perlu baca berapa harakat? 2 harakat, jangan lebih. Okey. Ya ni nak baca 2 harakat juga tak? Tidak boleh. Sebab apa? Dia tidak ada signboard yang membolehkannya baca panjang. Selepas dia tak bergabung dengan alif atau waw atau ya. Dia bergabung dengan siapa? Dengan qaf yang berbaris di hadapan. Maka ya itu perlu dibaca berapa harakat? 1 harakat sahaja. Yaqulu. Pendek. Okey, kemudian ya yang kedua. Ini pun sama juga mad asli. Ini pun sama juga siapa? Mad asli. Sebab apa? Apa-apa huruf iaitu huruf ya yang berbaris di atas bergabung dengan salah satu huruf mad. Ini pun huruf mad saiznya kecil iaitu huruf mad alif. Bacalah akan dia berapa harakat? 2 harakat. Ya. Kemudian lai. Tengok lai. Lai ni apa-apa huruf yang berbaris bertemu dengan huruf ya. Tapi huruf ya ini adakah dia huruf mad? Huruf ya ini adakah dia huruf mad? Cuba tengok adakah dia cukup syarat yang kita nak ianya adalah tidak ada sebarang baris. Bukan sebarang titik. Kita nak ya ini tidak ada sebarang baris atau sebarang tanda padanya. Kalau kita tengok contoh di sini. Okey, kalau kita tengok contoh di sini huruf ya-nya, okey. Huruf ya-nya bagaimana? Okey, huruf ya-nya bagaimana? Huruf ya-nya okey, huruf ya-nya ada apa tu? Huruf ya-nya ada tanda sukun. Huruf ya-nya ada tanda sukun, maka lai itu tidak boleh baca panjang 2 harakat. Tu bacaan apa tu? Bacaan lin, lembutkan saja. Ya lai. Laita, pendek ni. Ni panjang sebab apa? Sebab ada huruf ya yang tidak ada tanda. Sebab ada huruf ya yang tidak ada tanda. Lagi sekali kita baca untuk contoh mad asli. Yaqulu ya laitani. Okey. Jadi itulah signboard dia. Waw tak ada tanda, alif tak ada tanda, yang terakhir ya tak ada tanda, maka 3 tempat ini kena baca 2 harakat. Yang kedua mad apa? Mad badal.
Kat sini mana mat badalnya? Mat badalnya di sini. Adama. Macam mana nak cam mat badal? Hamzah bertemu salah satu huruf mat. Yang mana huruf mat ini telah ditukarkan daripada huruf yang asal, iaitu huruf hamzah yang bertanda sukun. Itu mat badal. Adapun yang ketiga, mat tamkin adalah pertemuan dua ya, yang mana syaratnya ya yang pertama bertanda sabdu dan berbaris di bawah. Ya yang kedua tidak ada sebarang tanda. Maka huyitum. Itu adalah contoh mat badal. Kena baca berapa harakat? 2 harakat. Ini dalam keadaan apa-apa tetap dibaca berapa harakat? Tetap dibaca 2 harakat. Adapun keadaan yang kedua, ketika sambung sahaja baru dia jadi bacaan 2 harakat. Siapakah dia? Mat silah qasirah. Macam mana nak cam mat silah qasirah? Ni tengok ada kepala itik ni. Nama kepala itik ni adalah ha dhamir. Yang mana selepasnya tu ada huruf waw atau ya kecil. Itu syarat dia. Kalau huruf waw atau ya kecil ini tidak ada, maka tidak ada bacaan mat kat situ. Dan syarat yang keduanya adalah wajib sambung. Kalau kita berhenti di sini, tak boleh baca panjang. Kena baca macam mana? Lah sahaja. Kena baca macam mana? Lah sahaja. Kalau sambung, lahu muslimun. Okay, boleh? Lagi sekali. Lahu muslimun. Itu sahaja keadaan yang wajib sambung baru jadi 2 harakat. Kalau kita berhenti, tak boleh baca 2 harakat. Okey, seterusnya, keadaan yang ketiga adalah berlaku dengan syarat utamanya ialah berhenti. Dengan syarat utamanya adalah berhenti. Okey, yang pertama adalah mad arid lisukun, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad lin. Kita tengok satu persatu, mad arid lisukun, mad iwad dan juga mad lin. Okey, ingat lagi tak bagaimana syarat untuk kenal mad arid lisukun, mad iwad dan juga mad lin? Okey, Ustazah bantu. Okey. Syarat utama untuk ketiga-tiga hukum ini adalah mesti berhenti. Mesti waqaf. Kalau wasal, kalau sambung tak jadi tiga beradik ni. Itu syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua, matikan huruf akhir. Kalau huruf akhir itu berbaris selain 2 di atas. Contoh daripada 3 ini, yang berbaris selain 2 di atas adalah di mad arid lisukun dan juga mad lin. Adapun mad iwad, dia berhenti dengan baris 2 di atas. Cuma baris 2 di atas, ingat lagi tak siri-siri yang lalu? Baris 2 ni dia ada 3 bentuk. Satu selari, satu tak selari, satu lagi ditemani oleh mim kecil. Ketiga-tiga itu perkara yang sama. Dia adalah tanwin 2 di atas. Okey. Okey, saya pergi satu-satu ya. Ma'arid lisukun tadi, syarat pertama dia apa dia? Berhenti. Syarat kedua, kita tengok. Kita nak berhenti kat mana ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berhenti kat sini kan? Min. Syarat pertama berhenti. Syarat kedua, matikan huruf akhir. Yang mana huruf akhir itu berbaris selain 2 di atas. Okey, bila berhenti tengok dulu huruf akhir tu. 2 di atas ke selain 2 di atas? Contoh yang ni 1 je ke atas. Maknanya dia dalam kategori selain 2 di atas. Okey, syarat yang ketiga, sebelum huruf akhir terdapat salah satu huruf mad, alif atau waw atau ya yang tak ada sebarang tanda. Jadi, maka min di sini boleh dibaca dengan 3 wajah. Okey, boleh dibaca dengan 3 wajah. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Okey, al-alamin, al-alamin, al-alamin. Itu ma'arid lisukun. Berhati-hati, tak semua tempat berhenti kena baca panjang. Kalau ada salah seorang adik-beradik alif waw ya yang tidak ada tanda ini, barulah kita baca panjang. Itu asbab nak baca panjang 2 harakat. Kalau tak ada sebab itu, tak boleh. Okey? Jadi macam mana nak tahu boleh ke tak boleh? Jangan bawa kita laju-laju, takut tak perasan dia ada kat situ. Alright. Okey. Itu contoh ma'arid lisukun. Contoh mad lin, okey, Ustazah bagi kepada mad lin, Ustazah tinggalkan sementara mad iwad ni sebab ada sedikit ada sedikit persamaan antara ma'arid lisukun dan juga mad lin. Okey, ada sedikit persamaan.
Okey, kita tengok apa persamaan tersebut. Syarat pertama untuk mad arid lisukun dan mad lin sama, iaitu berhenti. Okey, syarat yang kedua, matikan huruf akhir, yang mana huruf akhir itu berbaris selain 2 di atas. Kita perhatikan kat sini ada satu je. Kan? Satu je baris atasnya. Yang ni pun sama, satu je baris atasnya. Maka dia dalam kategori selain 2 di atas. Jadi apa nak kena buat? Matikan huruf tersebut, jangan dibunyikan. Matikan huruf tersebut. Cuma perbezaan yang ketiga ini yang memberi sedikit perbezaan antara mad arid lisukun dan mad lin. Apa dia? Cuba tengok yang mad arid lisukun ni ada tanda tak? Ada baris tak? Tidak ada sebarang baris, tidak ada sebarang tanda. Adapun pada mad lin, tengok huruf ya dia ni. Ni huruf mad juga ni. Huruf mad juga ni. Huruf mad ya yang ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun, okey, kalau ikut Quran Bersama Usmani ada cap KDN, wajib sebelumnya baris atas. Kalau tak ingat baris lagi atas ni, ingat je dia ni ada tanda sukun, maka inilah ciri yang membezakan antara mad arid lisukun dan mad lin. Kecil je tuannya. Benda ni je yang membezakan antara mad arid lisukun dan juga mad lin. Jadi bagaimana nak baca untuk mad lin? Mad lin pun sama juga, boleh baca dengan 3 bacaan. 3 wajah, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat dengan syarat kita berhenti. Dengan syarat kita berhenti di situ. Okey. Kita berhenti dekat situ. Sekejap ya. Okey, kita berhenti dekat sini. Okey, Ustazah bacakan untuk contoh mad lin. Zalikal kitabu la raiba. 2 harakat. La raiba. 4 harakat. La raiba. 6 harakat. Tapi kalau kita sambung, kan ada ayat kat sini. Zalikal kitabu la raiba fih. Raiba ni tak boleh baca 2, 4, 6. Sebab kita dah langgar syarat utama raib ini. Kita dah langgar syarat utama mad lin. Apa dia? Kena berhenti. Okey, jelas ke jelas? Okey, setakat ini bagaimana? Boleh faham ke? Okey, kalau jelas, jom tinggalkan di ruangan komen. Di samping, tekan butang share sebelah kiri dekat bawah itu. Dan like lah seberapa banyak yang boleh, yang suka sekiranya perkongsian ini bermanfaat. Okey, boleh? Ini sahaja mad-mad yang berkenaan dengan 2 harakat. Balik semula apa? Ustazah gabungkan balik dia punya formula nak kenal macam mana apa-apa huruf yang berbaris bertemu dengan salah satu huruf alif atau waw atau ya yang tidak ada sebarang tanda. Tolong perhatikan di situ. Okey, yang mana huruf mad ini dia datang dalam 2 saiz. Okey, dia datang dalam 2 saiz. Okey, satu saiznya besar begini, satu lagi saiznya kecil. Alif kecil, waw kecil, ya kecilnya tu. Kepala kha terbalik yang tak ada titik. Itu. Okey, itu huruf ya kecil. Okey, boleh? Okey, Ustazah bagi contoh. Okey, Ustazah bagi contoh. Ustazah bagi contoh begini. Okey. Okey, Ustazah bagi contoh ini. Okey, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan di situ ketika sambung. Ketika sambung. Ketika sambung. Okey. Kalau sambung, adakah na ini dibaca panjang? Adakah na itu dibaca panjang? Jom bantu Ustazah tulis di ruangan komen untuk contoh ini. Okey, untuk contoh ini yang Ustazah gariskan. Ketika sambung, adakah na ini dibaca panjang? Jom tulis di ruangan komen. Panjang ke pendek? Jom tulis di ruangan komen. Adakah na itu dibaca panjang? Okey, tengok. Selepas nun itu ada huruf alif. Dan alifnya ada baris. Adakah na ini perlu dibaca panjang? Boleh dibaca panjang ketika sambung. Okey? Tidak boleh ketika sambung. Ketika sambung tidak boleh. Kenapa? Sebab alif yang ada padanya
apa-apa baris atau apa-apa tanda, dia tidak boleh memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Jadi kat sini tak perlu dibaca. Okey, bacaannya ialah ana ala. Tu contoh. Ni contoh. Okey. Tapi kalau kita berhenti di ana na ni, kalau berhenti bacalah akan dia 2 harakat. Itu dalam bab aliful asba'. Ada 7 perkataan yang ada alif mustadir dan mustatil ini. Ketika sambung 1 harakat, ketika berhenti 2 harakat. Okey, siapa yang dah dapat buku nota tajwid ini? Okey, siapa yang dah dapat buku nota tajwid ini? Di dalam ini ada diterangkan apakah 7 perkataan tersebut. Yang mana bila kita berhenti baca 2 harakat, bila kita sambung dibaca berapa harakat? 2 sahaja. Okey, baca berapa harakat? 2 sahaja. Okey, itu untuk signboard 2 harakat. Ingat, ini signboardnya dari alif atau waw atau ya yang tidak ada sebarang tanda. Kalau ada tanda, jangan dibaca panjang dan dia bukan job scope-nya memanjangkan bunyi huruf sebelum. Okey, boleh? Alright. Okey, kalau boleh, seterusnya kita berpindah kepada 4 atau 5 harakat. Apa signboard atau formula untuk tahu bacaan itu kena baca 4 atau 5 harakat? Okey, dalam kitab menyatakan ada 2 asbab untuk baca lebih 2 harakat. Sama ada kerana hamzah atau kerana sukun. Okey, kalau nak baca lebih daripada 2 harakat, kena ada asbab sama ada hamzah atau sukun. Okey, yang pertama kita pergi kepada 4 atau 5 harakat. Adakah kita nak baca 4 atau 5 harakat ini kerana hamzah ataupun kerana sukun ataupun tanda mati? Okey, formula untuk 4 atau 5 harakat ialah apa-apa huruf mad, iaitu alif atau waw atau ya yang tidak ada tanda, yang padanya ada gelombang. Ustazah bagi istilah gelombang itu adalah tanda mad. Kalau ada tanda tu kena baca panjang. Tapi dengan syarat nak baca panjang. Dengan syarat selepasnya ada kekasih hatinya bernama Hamzah. Ada kekasih hatinya bernama Hamzah. Okey, kalau nampak signboard begini, maka bacalah akan dia 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Okey, jom kita tengok contoh-contoh yang menggunakan formula ini bagi menghasilkan 4 atau 5 harakat. Lagi sekali Ustazah ingatkan. Ustazah ingatkan, berhati-hati, tidak semestinya ada tanda gelombang ini kena baca lebih daripada 2. Kecuali selepasnya bertemu dengan hamzah. Kalau bacaan kita tak bertemu dengan hamzah, tak boleh dibaca 4 atau 5 harakat. Dia terhenti sekadar 2 harakat sahaja. Boleh ke boleh? Okey, kalau boleh Ustazah teruskan. Ya, Ustazah bagi contoh untuk 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Okey, di sini dalam 4 atau 5 harakat, okey, dinyatakan ada beberapa hukum. Cuma Ustazah nak highlightkan di bawah tajuk mad wajib, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan juga mad silah tawilah. 3 beradik ni je yang Ustazah nak highlight. Sebab apa? Sebab mad arid lisukun dengan mad lin tadi Ustazah dah bagi tahu dah. Untuk mad arid lisukun dan mad lin tu dia ada 3 bacaan. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Okey. Jadi yang tu sebab dia ada pilihan, tak ada masalah. Okey, yang ni yang ni kalau mad wajib mutasil wajib dibaca panjang 4 atau 5 harakat ketika sambung, 6 harakat ketika berhenti. Okey, kita tengok kat sini. Kat sini ada huruf alif mad. Kan? Di atasnya bukan baris tapi tanda mad. Ustazah letakkan istilah sebagai gelombang. Huruf mad yang ada gelombang bertemu hamzah. Ada kan hamzah kat sini? Maka waja'a rabbuka ja'a. Tu kena baca berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Itu contoh mad wajib muttasil. Okey, boleh ke boleh? Kalau boleh, Ustazah pergi kepada seterusnya. So, Ustazah nak kongsikan sahaja ni, ulang kaji sahaja ni untuk tajuk ni. Hari ni bukan tajuk ni.
Okey, lagi 4 atau 5 harakat. Siapa 4 atau 5 harakat? Mad jaiz munfasil. Tengok, ada tak huruf mad alif? Ada kan? Ada gelombang atasnya bertemu hamzah, betul? Okey, di sini kena baca 4 atau 5 harakat. Bagaimana bunyinya? Fala ithma alaih. La ith. Itu dibaca 4 atau 5 harakat. Tetapi kalau kita berhenti dekat sini, berhenti dekat fala. Kalau berhenti pada fala, adakah la itu kena baca 4 atau 5 harakat? Boleh ke tak? Nak tahu boleh ke tak? Tengok formula dia. Boleh tak nak baca 4 atau 5? Tak boleh. Sebab dia tak bertemu dengan kekasih hatinya, iaitu hamzah. Dia terhenti dekat la sahaja. Maka fala, la itu dibaca berapa harakat? Dibaca 2 harakat. Dibaca berapa harakat? 2 harakat. Fala. Macam tu. Okay, tapi kalau dia bertemu kekasih hati dia, hamzah, maka bacalah 4 atau 5 harakat. Bagaimana? Lagi sekali saya bacakan. Fala ithma alaih. Itu contoh untuk mad jaiz munfasil. Dan yang terakhir, contoh mad silah tawilah. Okey, yang terakhir, contoh mad silah tawilah. Sama juga. Okey, formulanya apa dia? Apa-apa huruf mad yang ada gelombang bertemu hamzah. Cuma mad silah tawilah ni dia ada kepala itik ataupun subbunjut. Siapa tu? Ni hak dhamir. Okey, hak dhamir ni, hak dhamir ni. Hak dhamir ini dan selepasnya tu ada huruf waw kecil atau ya kecil yang atasnya ada gelombang. Kalau mad silah qasirah tadi tidak ada gelombang, tidak ada tanda mad, maka dibaca 2 harakat sahaja dengan syarat apa? Sambung. Kat sini pun sama juga. Kena sambung baru boleh baca 4 atau 5 harakat. Kalau berhenti pada ha ini, maka tidak berlaku bacaan panjang di situ. Okey, saya bagi contoh untuk sambung dan berhenti. Contoh untuk sambung begini bunyinya. Wa warithahu abawah. Lagi sekali. Wa warithahu abawah. Itu yang pertama. Kalau berhenti dekat ha, macam mana bunyinya? Wa warithah. Tak boleh baca panjang. Walaupun ada tu ustazah gelombangnya. Ia ada. Dia berfungsi ketika sambung. Kalau kita berhenti pada ha itu, maka matikan saja hak dhamir itu menjadi wa warithah. Jadi contoh-contoh untuk mad wajib muttasil tadi dan juga mad jaiz munfasil berserta dengan mad silah tawilah hanya perlu dibaca berapa harakat? 4 atau 5 harakat dengan syarat apa dia? Dengan syarat ini formula dia. Apa-apa huruf mad yang ada gelombang bertemu hamzah. Kalau tak bertemu hamzah, tak boleh baca 4 atau 5 harakat. Itu signboard dia. Jadi hati-hati. Boleh kita pergi kepada 6 harakat untuk yang terakhir. Okey, bagaimana pula formula untuk 6 harakat? Bagaimana pula formula untuk 6 harakat? Okey, kalau 6 harakat ialah begini. Okey, apa-apa huruf mad yang ada gelombang bertemu selain hamzah pada teori pada formula. Pada formulanya begini. Tapi dari sudut teori dia bukan bertemu dengan selain hamzah, dia bertemu dengan tanda mati, tanda sukun. Cuma nak cari tanda mati itu kebanyakannya ada tersembunyi di dalam bacaan sabdu. Sebagai contoh, kita cuba tengok dekat sini. Ini contoh mad lazim ni. Qala antuhajjunni. Nampak tak huruf mad alif kecil itu ada gelombang. Dan selepasnya itu tidak ada huruf hamzah, betul? Ada huruf selain hamzah. Jadi itu dari sudut formula. Kalau melihat kepada teori, bukan dia bertemu dengan huruf. Dia bertemu dengan tanda sukun.
tanda mati. Jadi kita nampak tak tanda mati kat sini? Tak nampak. Tak nampak. Sebab huruf jim yang ada tanda sabdu ini asalnya adalah 2 jim. Asalnya adalah berapa jim? 2 jim. Satu jim bertanda mati, satu lagi jim berbaris hadapan. Jadi inilah yang memenuhi teorinya, iaitu huruf mad bertemu sukun di sini. Okey. Jadi risau takut tak nampak signboard tersembunyi ini, Ustazah buat formula. Okey, huruf mad yang ada gelombang bertemu selain hamzah itu dibacalah dia berapa harakat? 6 harakat. Itu formula yang pertama untuk mad lazim, 6 harakat. Okey, ada juga satu lagi, huruf hamzahnya ada kat depan. Hamzahnya ada kat depan. Okey, bertemu dengan salah satu huruf mad yang ada gelombang. Ini pun dibaca 6. Ni contoh bagi mad farq. Okey, mad farq. Ni contoh mad farq ni. Ni hamzah ada kat depan ni. Okey, belakang dia tu ada huruf alif yang ada gelombang. Maka itu dibaca 6 dulu. Bukan kita landing dekat sabdu. Ramai yang baca Qul Allah. Tak boleh begitu. Tak boleh dibaca begitu. Bacaannya bagaimana? Qul Allahu adzina lakum. Allahu. Panjangkan itu dulu. Berapa harakat? 6 harakat. Berapa harakat? 6 harakat. Jadi inilah. Kalau tak ingat nama hukum, lihatlah signboard ini, fahamlah apa yang dia nak. Fahamlah apa yang dia nak. Jangan ikat bacaan kita dengan melodi, dengan lagu. Nak dengar lagu, pastikan hak Al-Quran itu dipenuhi dahulu. Okey? Jadi macam mana lagi sekali saya kongsikan untuk 2 harakat. Apa-apa huruf bertemu dengan salah satu huruf mad dengan syarat huruf mad itu adalah huruf alif atau waw atau ya yang tidak ada sebarang tanda. Adapun kalau 4 atau 5 harakat macam mana? Salah satu huruf mad yang ada tanda gelombang bertemu dengan hamzah. Kalau tak bertemu dengan hamzah tak boleh baca 4 atau 5. Maka nak baca berapa sahaja Ustazah? 2 sahaja. Okey, seterusnya kalau 6 harakat, apa-apa huruf mad yang ada gelombang bertemu selain hamzah pada formula. Sebenarnya dia bukan bertemu dengan huruf itu, dia bertemu dengan tanda sukun. Sukun itu dari sudut teorinya adalah dia bertemu sukun. Tapi nak memudahkan masyarakat mudah faham, mudah jelas dengan signboard yang ada, beginilah bentuknya. Dan satu lagi formulanya ialah hamzah ada kat depan bertemu dengan salah satu huruf mad yang ada gelombang ini, maka bacalah akan dia berapa harakat? 6 harakat. Okey, boleh ke boleh? Okey, kalau dah boleh untuk kadar harakat ini, seperti biasa, cari surah yang kita dah biasa baca, tolong cantikkan kadar harakat sebab masih ramai lagi yang langgar etika harakat ini. Yang 2 baca 1, yang 1 baca 2, yang 4, 5 disangka 3. Okey, tak ada sangka-sangka sekarang ni. Kena jelas dengan tanda tajwid tersebut apa yang dia nak. Okey, kalau dapat tahu formula itu ada hukumnya apa, lagi mantap, lagi cantik. Okey, untuk hari ini saya nak kongsikan bacaan dan tanda waqaf. Okey, bacaan dan tanda waqaf. Sebelum saya kongsikan tajuk ini, okey, bagi yang dah ada buku tanda tajwid, boleh tengok dalam muka surat. Ya, muka surat berapa? Muka surat 23, pelajaran ke-9 bacaan dan tanda waqaf, dia ada prinsip. Ada prinsip waqaf-waqaf ini. Apa waqaf? Berhenti. Kan kita ngaji Quran, kita berhenti sini, sambung pula, berhenti sini, sambung pula. Tu tempat berhenti tau. Okay, dia ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah berhenti seketika. Bukan berhenti sadaqallahul azim. Dia berhenti hanya seketika sahaja. Okey, kemudian prinsip yang kedua adalah nak ambil nafas baru. Nak ambil nafas baru sebab dah semput-semput dah. Kena ambil nafas baru, itu sebab kita berhenti. Adapun prinsip yang ketiga adalah tujuan untuk sambung semula bacaan. Tujuan untuk apa? Untuk sambung semula bacaan.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar pada petang ini harus ingat bahawa tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran ini sekadar nak menjaga, nak menjadi panduan dan nak menjaga maksud ayat. Berhenti di mana-mana memerlukan ilmu yang berkaitan. Kalau tak sempat nafas, berhenti. Cuma kena perhatikan huruf akhir tu baris apa. Cuma kena perhatikan huruf akhir baris apa. Kalau baris 2 di atas, buang 1 baris, panjang 2 harakat. Kalau selain 2 di atas, matikan. Okey, cuma nak mula tu bagaimana? Kena ada kaedah, kena berguru. Okey? Boleh? Boleh ke boleh? Alright. Okey, kenapa kita kena follow tanda-tanda ni? Kena tahu apa maksud tanda-tanda ini. Sebab kita nak bacaan kita seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang mendapat sunnah. Mendapat pahala sunnah. Okey, jadi kita tengok satu persatu simbol dan juga apa maksudnya serta bagaimana kita nak baca. Okey. Okey, setakat ni okey ke? Alright. Okey, insya-Allah Bu Arhani, Allah bantu. Allah bantu. Okey, tengok yang pertama, okey, di dalam buku ini simbolnya bukan begini untuk waqaf lazim ni. Untuk tanda mim ini bukan begini. Kalau mim begini ni mim dalam iklab. Ini mim dalam iklab. Okey, kalau mim yang waqaf ini bentuknya bukan begini. Bentuknya berudu. Tu mim berudu. Ni macam yang ni. Macam yang ada di dalam contoh ayat ini. Jadi cari kalau nampak mim kecil yang ni yang berada ke atas, maka dia kata apa? Berhenti lazim. Kalau kita kata nak guna signboard jalan raya lampu isyarat ni, dia adalah lampu isyarat warna merah. Kena berhenti. Kenapa? Kena berhenti. Okey, macam mana nak baca? Jom sama-sama dengan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala yahzunka qawluhum. Berhenti. Lampu isyarat merah. Ambil nafas baru. Jangan guna nafas yang sedia ada atau berbaki. Kalau tak, bacaan kita akan semput-semput, tak sampai pada tempat dia. Bila dah semput-semput, banyak hak Al-Quran tercicir. Rugi. Okey, sambungannya bagaimana? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey, ada dalam surah apa ni? Surah Yasin. Perasan atau tidak kita berhenti kat sini ke kita sambung je? Nak baca laju? Kalau baca laju je kita dah menghilangkan hak bacaan waqaf di sini. Dia minta kita berhenti tapi kita sambung je. Mentang-mentang nafas panjang kan? Kena ada adab-adab dan tata caranya ketika memandu di dalam mushaf Al-Quran. Okey, jangan laju-laju. Okey, itu yang pertama. Mim ini apa maksud dia? Berhenti lazim. Tandanya dalam Al-Quran mim begini mim berudu. Mim apa? Mim berudu. Okey, yang kedua tandanya adalah jim. Tandanya adalah jim. Okey, waqaf jaiz. Okey, apa maksud jaiz itu? Harus berhenti. Apa dia? Harus berhenti. Mana kata boleh berhenti tak? Boleh. Macam mana nak baca ni? Ni macam mana nak baca ni? Alif tak ada baris ni. Ingat lagi tak kaedah alif hamzah wasal? Dia menggunakan kaedah yang pertama iaitu kalau ada huruf lam yang kedua. Huruf yang kedua ni ada huruf lam. Alif sentiasa di atas. Okey, jom kita baca sama-sama. As-sama'u munfatirun bih. Ingat, nak baca berapa harakat? Huruf mad ada gelombang bertemu hamzah, bacalah akan dia berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Munfa. Apa kod bacaan pada nun tak ada tanda ni? Ingat lagi tak? Nun tak ada tanda bertemu selain ya malun, kod bacaan NGG. Munfa. Fatirum bih rum. Tanwin ada mim kecil, kod bacaan double M. Okey, jadi munfatirum bih. Nak rapat ke tak rapat ke tak ada masalah pada iklab. Boleh? Okey, jadi berhentilah ada waqaf jaiz ni kan atas ni jim ni. Okey, kemudian kita sambung. Kana wa'duhu maf'ula. Sekali.
kana wa'duhu maf'ula. Kenapa dibaca panjang? Ni ada asbab tu, ada tuan kecil dia tu. Siapa? Huruf waw, waw mat. Dan kita sambung kan? Jadi bacalah akan dia berapa harakat? 2 harakat. Maf'ula, bila berhenti dia jadi mat iwad. Buang 1 baris, panjang 2 harakat. Okey, itu yang kedua. Seterusnya kita tengok tanda yang ketiga, iaitu tanda apa dia tu? Lam alif. La mamnu'. Ditegah, dilarang. Kalau lampu isyarat ni dia warna merah. Dia warna merah pula. Dia warna hijau. Tak boleh berhenti. Kena jalan terus dan terus. Okey, dilarang berhenti kat sini. Okey, macam mana nak baca ni? Wow, tengoklah ayat dia. Panjang now. Macam mana nak buat? Jom kita cuba baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. Kalau tak sempat berhenti situ. Nampak tak alam alif tu? Jangan berhenti dekat salihat. Tapi Ustazah, saya dah memang tersemput dah lah nafas ni. Berhenti aja di sini sebab kita bukan berniat untuk berhenti saja-saja. Kita ada masalah. Okay, jadi macam mana? Nak ulang baliklah daripada wa'amilus salihat ini. Wa'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dalam ni sangat banyak signboard dia. Kalau kita faham apa signboard itu apa signboard itu maka on track lah tajwid kita. On track lah bacaan kita. Tengok satu-satu. Wa'a, pendek. Dallah. Gandakan pada huruf lam ni. Terus ada tanda sabdu ni, masuk pada tanda sabdu ni. Wa'adallahu allazina. Zi panjang sebab ada huruf ya, tak ada tanda. Panjang sebab ada huruf alif, tak ada tanda. Ma pendek. Nu panjang sebab ada waw, tak ada tanda. Itu signboard dia yang kita kena perhatikan. Kalau kita perhatikan signboard ini, insya-Allah bacaan kita teratur. Kalau baca laju-laju, sempat tak nak tengok satu-satu? Tak sempat, jadi jangan bawa kereta lajulah. Seterusnya. Wa'ami. Ni jangan terpedaya dengan baris yang berseni panjang ni. Jangan terpedaya. Selagi tidak ada 3 huruf tersebut, salah satu daripada alif atau waw atau ya, yang tidak ada seorang tanda itu, jangan dibaca panjang. Okay, ini pendek saja. Wa-a-mi. Semua pendek tu. Lussa. Ustazah, kenapa pula lu ini dibaca pendek? Kan ada huruf waw. Huruf waw ini tak berfungsi kalau bertemu dengan tanda sukun atau tanda sabdu selepasnya. Waw itu tidak berfungsi, tidak memanjangkan bunyi lam yang berbaris hadapan. Sekiranya selepasnya ada bacaan sabdu atau bacaan sukun. Hati-hati ya. Okey. Wa'amilus sa. 2 harakat, ada alif kecil. Li pendek, tak ada apa-apa. Ha panjang, 2 harakat. Ti pendek. Lahum pendek. Cuma lahum maghfirah. Nampak tak mim ni? Ini adalah mim sakinah, mim mati. Mim mati ni ada tanda tak? Tidak ada. Ingat balik. Boleh tengok semula rujuk, semula siri. Mim sakinah, Ustazah ada kongsikan. Kalau tanda begini, apa kod bacaan dia? Okay, kalau mim tak ada tanda, bertemu mim bertanda sabdu, kod bacaan double M. Mana kata kena bunyi double M, bunyi panjang 2 harakat. Lahum maghfiratun wa. Ni macam mana pula? Ini tanwin tidak selari, bertemu dengan waw. Waw dalam kategori yarub maluna, maka kod bacaan dia apa dia? Pancung 1 tanwin, pinjamkan tanda sabdu pada huruf waw, panjangkan 2 harakat. Bunyinya bagaimana? Maghfiratun wa ajrun. Yang ni tanwin selari. Ini tanwin tidak selari. 2 baris, 2 di hadapan. Tak boleh kita baca sama. Mentang-mentang nampak dia baris 2 di atas atau di bawah di hadapan, nak baca dengan bunyi N. Tak boleh. Dia ada cara nak baca dia tu. Tanwin tak selari bertemu yarub malun, kod bacaan pancung.
Okey, kalau ini tanwin selari, kod bacaan dia N. Macam mana baca? Wa ajrun azim. Jangan di-landing lama-lama. Wa ajrun sebab kita dah langgar kod bacaan dia. Sebab kod bacaan untuk tanwin selari adalah N. Apa hukumnya? Izhar halki. Yang ni kalau pancung hukumnya idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Okay, cuma Ustazah nak tekan lagi dengan nama-nama hukum ini. Ustazah nak bantu sahabat-sahabat Ustazah di luar sana yang masih lagi di peringkat asas. Tengok tanda, cuba penuhi apa hak tanda tu nak. Okay, boleh? Boleh ke boleh? Alright, okay, kalau boleh kita teruskan kepada tanda yang berikutnya. Ni waqaf sili. Ada kepala sad ni kan kat depan ni. Apa maksud dia? Harus berhenti sambung lebih utama. Apa dia? Harus berhenti sambung lebih utama. Okey. Tengok kat sini, yang ni yang jim ni kita tak nak cerita, kita nak cerita tentang yang ni waqaf sili ni. Okey, dia kata boleh berhenti kat sini tak ada masalah. Tapi kalau kita sambung itu lebih afdal, lebih utama. Okey, apa dia bacaannya? Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Masir. Sad jangan dimuncungkan sebab bukan huruf di bibir. Harus ditebalkan si. Kan si, jangan senyum. Kembungkan muka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sambung itu lagi cantik. Right? Okay. Tengok kat sini. Mim kat sini. Mim ada tanda. Tadi kita jumpa tadi mim tak ada tanda. Dua-dua ni dipanggil mim sakinah, iaitu mim mati. Tapi tak boleh dua-dua nak baca dengan kod yang sama. Tak boleh baca lahum maghfirah. Yang ni kena lahum landing 2 harakat. Adapun di sini kalau dia ada tanda 1 harakat saja, 1 M saja. Wa ma'wahum jahannam. Macam tu. Okey, boleh ke boleh? Okey. Okey, kalau boleh saya teruskan kepada tanda yang berikutnya iaitu waqaf qili. Waqaf ini apa maksud dia? Harus berhenti lebih utama. Waqaf sili tadi harus berhenti, sambung lebih utama. Ni kalau kita sambung cantik. Yang ni kalau kita berhenti cantik, lagi cantik. Okey, macam mana yang lagi cantik? Jom kita baca sama-sama daripada surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuhyi wa yumit. Itu ada waqaf qili kat atas tu. Seterusnya wallahu bima ta'maluna basir. Okey, boleh? Ni, wallahu yuhyi, yi panjang ni. Ya, selepasnya tu ada huruf ya mat. Disebabkan dia lah kena baca panjang 2 harakat. Okey, boleh? Itu untuk waqaf qili. Dan yang terakhir. Okey, ada 3 titik ni, dot ni apa dia ni Ustazah? Kalau dekat kulit, maksud lain ni Ustazah. Ya, betul. Kalau dalam Al-Quran bukan maksud yang tu. Bukan maksud yang tu, yang disamak Al-Quran tersebut ya. Ini ada maksud ni 3 titik ni. Kalau ada 2 titik macam ini, 3 titik ini, okey, maka berhentilah salah satu. Nak berhenti pertama ke, nak berhenti kedua ke, tak jadi masalah. Yang paling utama kita kena tahu apa hak bacaan kalau berhenti yang pertama, apa hak bacaan kalau berhenti yang kedua. Okey, jom. Kita tengok contoh di bawah ini. Kalau kita berhenti pada 3 titik yang pertama, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kalau kita berhenti pada titik yang pertama? Zalikal kitabu la raib. Rai ini memenuhi mad lin, memenuhi syarat mad lin. Apa dia syarat yang pertama? Berhenti. Syarat kedua, matikan huruf akhir sebab huruf akhir selain 2 di atas. Syarat yang ketiga, terdapat salah satu huruf mad sebelum huruf terakhir itu yang bertanda mati. Jadi kalau berhenti nak baca berapa harakat? 2 atau 4 atau 6. Itu kalau kita berhenti pada titik yang pertama, 3 titik yang pertama. Kalau kita berhenti pada 3 titik yang kedua, cerita dia lain. Cerita dia lain. Macam mana? Zalikal kitabu la raiba fih. Adakah rai itu boleh baca panjang? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah langgar syarat pertama dia iaitu berhenti.
Kita hidupkan ba tadi kan. Kita berhenti pada fi. Fi ini pula kalau kita berhenti kat sini, dia memenuhi bacaan mad arid lisukun. Apa syarat mad arid lisukun? Syarat pertama berhenti. Syarat kedua matikan huruf akhir. Syarat yang ketiga sebelum huruf akhir terdapat huruf mad yang tidak ada tanda sukun. Ini je perbezaan yang kita nampak antara mad lin dan juga mad arid lisukun. Ada tanda sukun, tak ada tanda sukun. Ada tanda sukun, tak ada tanda sukun. Kalau ada mad lin, kalau tak ada mad arid lisukun. Syarat utama berhenti. Ya. Okay. Kalau yang bacaan pertama tadi kita berhenti pada raib, kita mula pada fihi ni. Fi tu tak boleh nak baca tak boleh nak baca lebih daripada 2 harakat. Sebab apa? Sebab kita dah langgar syarat mad arid lisukun. Kalau kita berhenti pada fi, boleh baca 2, 4, 6. Kalau kita sambung pada fihi huda, fi itu jadi mad asli. Itulah akan dia berapa harakat? 2 harakat sahaja. Boleh ke boleh setakat ini? Kalau boleh, jom tulis di ruangan komen. Boleh. Dan jangan lupa tekan butang share sebelah kiri kat bawah tu untuk kita sumbangkan manfaat ini kepada masyarakat luar yang masih ramai lagi perlu kuasai di peringkat asas. Jadi Ustazah bantu bimbing mereka yang asas je ni. Yang dah okey, yang dah perfect. Ustazah tak nak bantu. Sebab mereka dah okey dah, dia kena bantu orang lain pula. Sambung rantaian-rantaian tersebut. Yang Ustazah nak bantu yang mereka di peringkat asas je ni. Okey, tengok dari sudut tanda. Macam mana kita nak faham tanda tersebut. Baca. Baca. Okey, tak ingat nama hukum pun tak jadi masalah. Okey. Dalam bab ini ada satu lagi tanda iaitu waqaf saktah sin. Sin kecil kat atas. Sin kecil kat atas. Okey, Ustazah minta izin. Buka Al-Quran. Boleh ke boleh? Okey, ada sin kecil. Okey, Ustazah buka Quran Ustazah. Okey, kita boleh buka. Kita sama-sama buka dalam surah Al-Qiyamah. Ada tak dalam surah Al-Qiyamah kat sini? Ataupun kita buka surah Al-Mutaffifin lah, senang. Kita bagi surah-surah juzuk 30. Bantu sahabat-sahabat kita bagi baca dengan elok dulu juzuk 30 ni. Okey, kita tengok dalam surah Al-Mutaffifin. Jom, siapa yang ada mushaf Al-Quran, jom buka muka surat 588. Siapa yang ada mushaf bersamanya, jom buka pada muka surat 588. Okey, mana pen Ustazah? Okey, dah buka dah muka surat 588. Jom bantu sahabat-sahabat lain tulis di ruangan komen muka surat berapa? Muka surat 588. Jom buka muka surat 588 surah Al-Mutaffifin. Jom bantu sahabat-sahabat kita. Okey, tulis di ruangan komen, bantu Ustazah. Tulis apa dia? Surah Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin, muka surat 588. Okey, muka surat berapa? 588. Alright, terima kasih Puan Roziah. Okey, muka surat 588 ayat 14. Ya, ayat 14. Ada satu tanda waqaf yang mana dia tidak memenuhi prinsip-prinsip tadi. Ingat lagi tak apa prinsip waqaf? Yang pertama berhenti seketika. Yang kedua tu nak ambil nafas baru. Tapi untuk waqaf ini dia tidak ambil nafas baru. Dia kena kekalkan nafas yang lama. Dia kena apa? Kena kekalkan nafas yang lama. Maka apa nama dia? Ni, tengok pada ayat 14 ni. Okay, ayat 14 ni bukan di belakang dia. Di hadapan dia. Ni hadapan dia ni. Ada huruf sin ke atas lam mati ni. Ni. Ini yang Ustazah maksudkan. Huruf sin ni. Okay. Apa peranan sin itu? Sin itu bermaksud saktah. Sin itu bermaksud apa? Saktah. Jom tulis di ruangan komen. Saktah. Saktah. Okey. Okey, tulis di ruangan komen. Saktah. Berhenti seketika. Sambung nafas yang sama. Saktah ini apa dia? Berhenti seketika. Sambung dengan nafas yang sama. Okey. Jom. Sudah bersedia untuk bacaan ini? Perhatikan. Kita berhenti tu seketika seolah-olah dalam 2 detik.
Okey, kalau tak ingat kita ketuk 2 kali. Jangan ketuk laju sangat, perlahan-lahan. Okey. Seperti pergerakan jam. 1 2 macam tu. Okey. Macam mana nak baca? Jom sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lagi sekali. Kalau dapat dengar Ustazah ketuk meja 2 kali tu, barulah kita mula. Boleh tak? Jom kita baca sama-sama. Okey, Ustazah akan ketuk meja Ustazah 2 kali dekat bal tu. Makna kata putuskan sebentar suara anda di situ. Tahan nafas, jangan ambil nafas baru. Dah habis ketukan yang Ustazah ketuk tu, selepas 2 ketukan, baru kita sambung pada rona. Okey, jom sama-sama. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, lagi sekali. Ada yang belum bersedia? Dengar tak Ustazah ketuk meja tadi 2 kali? Untuk bagi tanda bahawa tahan di situ. 2 detik nafas kita. Putuskan suara. Jangan tak putus, jangan dibaca kalla bal ro. Tu tak putus tu. Ni putuskan suara. Lagi sekali kita baca kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah perkongsian yang terakhir daripada Ustazah berkenaan dengan bacaan dan tanda waqaf. Okey, insya-Allah esok kita ada slot tahsin Yasin on track. InsyaAllah, yang mana Ustazah nak gabungkan keseluruhan tajuk-tajuk yang Ustazah dah mula daripada hari pertama hinggalah hari yang ke-10 hari ini ni. InsyaAllah kita cantikkan bacaan tahsin esok pada hari Sabtu dan hari Ahad bermula pukul 5 hingga pukul 6. Jangan lupa war-warkan pada sahabat-sahabat kenalan serta kejiranan untuk dapatkan manfaat ini pada petang esok, insya-Allah. Okey, insya-Allah itu saja daripada Ustazah. Jom sama-sama kita tutup dengan doa tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.